Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan padanya diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan menjadi keterangan kepada petunjuk dan menjadi pembeda di antara benda yang hak dengan benda yang batil. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pagi ini kita lah penduduk Qaryah Taman ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kamu nak tengok dalam banyak karangan kitab para ulama mengatakan sesiapa ingin melihat ahli qaryah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mesti melihat berapa orangkah penduduk di qaryah itu yang telah menunaikan tanggungjawab untuk keluar berjemaah khususnya di waktu subuh. Inilah waktu yang paling getir bagi seorang manusia, antara tidur dengan bangkit untuk menunaikan amanah kewajiban, apalagi untuk datang ke rumah Allah menunaikan ibadah secara berjamaah. Sebab itulah bang subuh pun, azan subuh lebih advance, ada tambahan daripada azan-azan 4 waktu yang lain. Dia tambah kejutkan orang yang sedang tidur, disuruh mengatakan bahawa sembahyang itu lebih baik daripada kamu tidur. Inilah sembahyang yang saya tekankan. Allah sebut tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya ulang dalam banyak mukadimah tazkirah ringkas pagi ini, termasuk kita manusia ini tidak lepas daripada mesti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi menandakan bahawa kita ingat segala nikmat itu bukan hak kita, tetapi dipinjamkan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak yang kekal pada batang tubuh kita ini. Jasad kita dan rohani kita, roh kita adalah pinjaman sementara oleh Allah kepada kita manusia yang lemah ini. Tapi kadang-kadang manusia ini dia lupa diri, lupa daratan. Ingat yang ada kepada dia dalam bentuk harta benda, kekayaan, pangkat, kecantikan badan tubuh dia. Segala yang ada itu diingat adalah milik pribadi dia. Sedangkan segala-galanya kita sebagai makhluk, kita kena ingat kita pinjam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menumpang di bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kekal, dan kita tidak boleh menunjukkan kesombongan. Segalanya ini milik Allah. Kalau kita menumpang kereta orang lain, sampai pada satu masa, walaupun kita tumpang sampai Kota Baru Kelantan, tiba-tiba sampai di Termeruh, sampai di Pahang, kereta kata turun, kita kena turun. Tak sampai destinasi lagi, kita mesti turun. Begitu juga kehidupan ini. Kita ingat hidup lagi 10 tahun, tiba-tiba dalam bulan Ramadan malakul maut datang nak cabut nyawa, tak boleh ada ditanggung. Dan inilah hak Allah Subhanahu wa taala, termasuk ruh ini juga milik Allah taala. Kita menumpang, kita mesti akur kepada apa yang Allah tentukan dalam hidup ini. Manusia yang tidak akur
manusia tidak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingkar kepada apa yang sebenarnya hakikat segala nikmat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah segala nikmat yang aku berikan kepada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, kamu ingkar, ingat azab daripadaku sangatlah pedih. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita datang ke subuh, sembahyang subuh di surau berpakaian, jangan ingat mudah. Ada satu kisah diceritakan bagaimana seorang yang buta cacat datang ke surau di waktu subuh. Dahlah tak nampak, tak berapa jauh daripada masjid, jatuh lubang. Jatuh lubang yang ada kotoran. Dia bangkit, dia bersih balik rumah, bersihkan pakaian dia, tukar pakaian dia. Lalu dia datang lagi, dah buta, jatuh sekali lagi yang kedua. Balik lagi ke rumah, berpagi-pagian dia sempat lagi balik, tukar yang baru, bersih diri dia. Lalu kali ketiga nak jatuh lubang, ada orang buta. Dah buta nasib malam. Memang kita yang selip mata pun jatuh lubang ramai juga. Orang buta ni kalau 3 kali jatuh lubang yang sama, wajar. Bila nak jatuh lubang kali ketiga, ada yang pegang. Bukan setakat pegang, dibawanya ke masjid, dituntunnya ke masjid sampai di masjid. Sampai di masjid ditanya oleh orang buta ini, siapakah kamu? Baik hati kamu, bantu aku. Kalau tak aku jatuh lubang ketiga, silap-silap tak sempat berjemaah dengan imam. Dia kata, aku iblis la'natullah. Iblis, kenapa kamu tolong aku? Kamu kan nak halang orang sembahyang, sepatutnya kamu bagi yang jatuh berurusan. Dia kata, aku mesti tolong kamu. Yang pertama aku jatuh lubang, engkau jatuh lubang, aku tolong, aku tak tolong. Aku tengok daripada jauh, rupa-rupanya Allah telah mengampunkan segala dosa kamu. Yang kedua, kamu balik dengan ikhlas, kamu nak pergi berjemaah, bersih diri kamu, pakai pakaian baru. Kamu pergi lagi jatuh, kamu jatuh, kamu bangkit lagi. Rupa-rupanya Allah telah mengampunkan segala dosa keluarga kamu. Yang ketiga, aku tak tahan. Kalau yang ketiga aku tak pegang, nescaya Allah mengampunkan segala dosa ahli qaryah di kampung ini. Habislah kerja aku. Aku goda orang lain supaya dapat dosa. Aku goda orang dapat buat maksiat. Aku suruh orang buat maksiat, tak puasa, tak sembahyang. Macam-macam aku buat hingga mereka lalai kepada Allah SWT. Kalau ketiga, kalau aku tak pegang, aku yakin hang bangkit, hang balik, bersih diri lagi, menuju ke masjid, Allah telah mengampun segala dosa kamu, ahli qaryah kamu dan ahli qaryah yang ada di sini. Demikianlah peranan iblis. Suatu hari iblis sedang mengipas-kipas seorang duduk dalam masjid yang tidur ini. Dalam keadaan ada seorang sembahyang, tak berhenti-henti. Lalu ditanya kepada iblis, apa pasal kamu sedang menjaga orang tidur? Apakah kerja kamu sebenarnya? Sedangkan aku tahu kerja kamu adalah nak suruh orang sembahyang tidak khusyuk. Yang sembahyang supaya ingat macam-macam, ingat kerja, ingat harta, ingat isteri, ingat anak, ingat nak makan pot. Sembahyang asar tu ingat nak beli apa hari tu? Air apa? Cendol? Kuih apa? Kuih apa? Kuih apanya? Kuih apanya? Lopak tikar? Kuih laksa? Nasi kap? Ingat semua. Sampai air pun ingat, makanan pun ingat, nak beli kat mana pun dah siap. Bila sudah Assalamualaikum, dah pergi tempat tu. Dah siap. Rancangan masa depan, buka puasa, semasa sembahyang asar paling lewat. Kamu tak ganggu orang sembahyang, kamu jaga orang tidur. Dia kata, aku jaga orang yang tidur ini sebab yang tidur ni ada ilmu. Yang tidur terguling ni macam balak ni, ada ilmu banyak ni. Yang ni sembahyang betul, yang ni akidahnya benar, amalannya baik. Kalau dia bangkit, dia tengok yang sembahyang tunggang kaki tak betul.
Yang semayang tu semayang tak betul. Kalau dia bangkit, dia tengok semayang tak betul, dia tolong perbetul. Ya Allah, aku dah tak payah kerja dah. Yang tu tak payah kerja dah. Semayang tu dah lekuk dai-dai, hitam dai-dai. Allah tak terima dengan semayang tak betul. Ingat dia semayang betul. Ilmu tak ada, kadang-kadang dia anggap dah betul dah. Bila Tok Iman nak buat ujian baca Fatihah, tinggal berapa orang. Time semayang ramai, time tolak jadi imam tak ramai. Makanya bila macam itu peranan iblis laknatullah. Jaga-jaga sesuatu yang baik kita buat, yang kita lakukan, jangan anggap itu dorongan yang baik semata-mata. Kadang-kadang iblis datang untuk goda jiwa kita, untuk menjadikan kita orang yang lalai dan juga melakukan sesuatu yang silap itu berterusan. Sebab itulah seorang ulama, bila ditanya kepada muridnya, seorang murid bernama Hatim. Bila Hatim ditanya oleh gurunya, dia kata, musuh aku sebenarnya ada 3. Sesama manusia ni, manusia yang khianat kepada aku, umpat kepada aku, fitnah kepada aku, mengata macam-macam kepada aku. Tak kena semua. Semua benda aku buat tak kena. Kaki umpat ni bukan hanya 11 bulan di luar Ramadan. Bulan Ramadan lagi hebat kaki umpat. Walaupun Allah tentukan umpat itu, orang kata keji mengumpat pada orang lain ni, apa dia? Macam bandingan dia makan daging saudara dia yang mati. Makan daging saudara dia yang mati, yang busuk. Daging manusia ni, apalagi daging Ida Hamdi, tanding muka lagi tak laku. Katalah Ida Hamdi ni menang ke, masa saya jadi wakil rakyat 5 tahun dulu ke, masa kalah ke, daging manusia ni hebat macam mana? Raja ke, bila mati lelong, siapa nak beli daging dia? Paling-paling ialah hospital ni buat kajian, ditoreh-toreh buang juga, tak makan. Tulang ni buat pameran. Tidak ada orang nak makan daging saudara dia ke, daging siapa pun tak makan. Gila kalau ada orang dikatakan, adakah orang Batak ke, orang apa ke, jenis raja berkuasa ke, bunuh musuh dia makan. Ini gila punya orang. Malah Fendi pun dia gulai daging yang Datuk dia bunuh, dia tak makan. Dia gulai-gulai bagi jiran. Jiran yang makan pun sebab dia tahu bukan daging, dia ingat daging lembu ke, daging behar ke, ikut elok. Lemak banyak, daging mana dia ambil tak tahu. Mana orang nak makan daging? Yang makan daging, yang busuk, siapa? Yang mengumpat, kata keji orang lain. Kita suka tengok uman seberang laut, kata orang Melayu. Hadis Melayu kata, gajah depan mata tak nampak, terlanggar gajah. Gajah ni terlanggar dah. Gajah dah, tapi tak ada nampak jauh. Anak kita macam mana, isteri kita macam mana, perangai kita macam mana, nafsu kita macam mana. Yang kita sendiri kadang-kadang jauh daripada pandangan nilaian diri sendiri. Kita nilai orang lain. Dan janji Allah kepada orang mengumpat ini, kita ulanglah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka besar orang kata keji pada orang lain, umpat orang lain. Allazi jama'a malahu wa 'adada. Orang-orang yang mengumpul harta, mengira harta dia. Di bank ni ada 20,000. Bank Hondion bank 20,000, bank Islam 50,000, sebab bank Islam banyak sikit. BSN ada 10,000, bank rakyat ada 15,000, kira semua. Ialah zakat bayar je, kira harta. Simpan harta, bila mati, siapa dapat manfaat orang lain. Kadang-kadang kita bak harta ni mengira sangat. Kadang-kadang bukan hanya tidak bagi pada orang lain, kepada yang hak, tak infakkan sebanyak mungkin, semampu kita mungkin. Tapi untuk diri sendiri pun kadang-kadang tak dapat manfaat. Ada kawan-kawan saya baru ni balik di Jeli Kelantan. Balik-balik jumpa sebelum bulan Ramadan. Dia singgah kedai kopi, ramai minum. Dia kata, Ustaz, kami dah insaf dah. Apa dia insaf? Kami bodoh lama dah. Apa dia bodoh? Duit ada, tanah banyak, pakai kereta buruk. Ini kami sekarang pergi Pulau Pinang beli kereta Mercedes second hand. Mercedes juga dia dah beli Mercedes. Bodoh lama dia pakai kereta ni. Allah, Proton Saga, bukan nak hina pakai Proton. Duit ada, tak pakai, bodoh. Kami sekarang standard naik taraf
kami pakai duit tanah 20 hektar, 2 hektar boleh beli kereta masterpiece. Masterpiece pun sedih juga. Nak cerita ni kadang-kadang untuk diri sendiri. Malah saya cerita di mana-mana, satu tempat di Pulau Pinang nama dia Tebas. Punya teguk kedekut pada diri sendiri. Orang desak-desak beli kereta. Bila dah beli kereta tak pakai. Orang tanya Pak Haji, sebab apa tak pakai? Saya beli kereta tak pakai bangang. Orang pakai kereta tu. Nak ceritanya, inilah hakikat. Hak pada diri sendiri, kadang-kadang hak kepada anak isteri, kadang-kadang kita tak selesaikan sebaik mungkin. Tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab itulah dalam bab bila orang kata keji kepada kita orang lain, jenis orang yang jaga harta dia, simpan harta dia, menghitung harta, yahsabu annama lahu akhladan. Yahsabu annama lahu akhladan. Kata Allah, menyangka dia, oh, kata buruk orang lain tu, dia simpan harta, longguk-longguk, hitung-hitung harta, menyangka boleh selamat dia. Ya betul lah ayat ni Allah tuju pada Abu Lahab. Tapi nak ceritanya, ayat Quran bukan terhenti di situ. Hakikatnya ada Abu Lahab, jenis perangai macam tu hingga akhir zaman. Mereka Allah kata tak selamat. Jenis yang kata keji orang lain, umpat orang lain. Dia simpan harta, mengira harta ni tak selamat, Allah kata. Yahsabu annama lahu akhladah, sangka selamat. Kalla la yumbazanna fil hukam. Allah kata tidak sekali-kali mereka akan dimasukkan ke dalam neraka al-hutamah. Allah buat khusus neraka untuk orang mengumpat. Dia kata keji orang lain. Jadi Ramadan datang, didik kita. Kalau Allah buat neraka khusus, malah Allah tutup rapat-rapat pintu neraka apa pun yang ada, tidak lain kita kena mesti memastikan kita orang bukan kata keji orang lain. Saya ni Allah, kita jadi orang biasa ni, ya. Ada juga orang kata keji. Bila kita ada sikit, Allah bagi anugerah pangkat, yang sementara kata keji ke kita ni kadang-kadang nak luruh telinga. Nak luruh telinga. Tapi bila dengar ucapan ulama ini, hatim bila jawab pada gurunya, itu bukan musuh aku. Yang kata keji, yang hina aku, hatta nak pukul aku, hatta nak tangkap aku, nak bunuh aku, itu bukan musuh aku sebenar. Yang tu bagi hadiah. Yang orang umpat aku, yang kata keji, aku tahu, aku tak tahu, aku sabar. Bila aku tahu, aku tak tahu, tak. Banyaklah kita tak tahu kata keji pada kita. Yang belakang macam-macam kata pada kita. Di pejabat kata macam-macam. Di taman kata macam-macam. Kerja kata orang pada orang, kerja orang kata, ya, sangat sinonim dengan perangai segala umat manusia. Tapi segala umat Islam dilarang. Islam larang. Manusia ni bangsa mana pun perangai kata keji. Oh, Cina ada kedai kopi, cara Cina. Dia umpat cara Cina. Melayu cara duduk kedai kopi, dia umpat cara Melayu. India cara India. Tapi Islam naik satu taraf. Jangan. Kamu jaga kata keji pada orang lain, bukan kerja Islam. Apa nak dapat manfaat? Yang kata keji, yang umpat, yang buat kerja-kerja yang macam ni pada orang lain, dia bagi manfaat pada aku, bagi pahala. Sebab itu ada sahabat bila dia nak keluar rumah, ya Allah aku sabar dengan segala umpat orang kata keji pada aku. Aku terima ya Allah, bagilah kau jaga orang sabar. Dia nak orang awal, dia tahu hari-hari mesti ada orang kata keji pada dia. Dan bila orang umpat pada kita, hakikatnya orang kata keji, orang umpat, fitnah macam-macam pada kita, dia bagi hadiah dalam bentuk pahala. Pahala dia bagi pada kita. Hari-hari, tahun demi tahun, lagi lama lagi umpat, lagi lama lagi tua, lagi banyak kena bagi pahala. Dah habis pahala dia. Bila habis, apa kerja yang kena buat? Dia kena ambil dosa kita. Ini teguh. Dosa kita dia tanggung pula. Allah pindah dosa kita, bayar dosa ke dia. Dia tanggung dosa. Dia dah tak ada pahala, dosa dia pun tak habis-habis, tambah dosa. Dosa kering dalam bahasa muda. Dapat dosa kering. Pelik apa orang nak kata keji pada kita. Kita sabar. Jangan cepat melata. Sebab tu orang bila datang, dia cocok. Itu betul kalau itu yang ada. Kawan kita tu, kahwin dua katanya bercerai bulan.
Allah, kita pun tak kahwin lagi. Cukup. Dah lah, kita bincang, kita lah kita kahwin 2 pula ya. Selesai masalah. Berhenti terus. Isteri kita tanya, bang, betul kan ada mak kita jiran kita ni? Allah, dia bincang apa? Berhentilah, puasa ni Ramadan. Hak kita tak selesai untuk apa orang lain. Anak kita pun kita jaga tak habis lagi. Apa anak orang lain? Selesai masalah. Ya, saya dengar juga pada 2 jam bincang orang lain. Mampu habis saja. Rugi masa, tak dapat apa. Kalau 2 jam bincang anak nak jaga anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, rumah tangga kita sendiri, Allah cantik jadi rumah tangga kita. Dia bincang rumah orang lain, dia pun tak tahu kita bincang. Kalau yang bagus telefon, mat datang rumah sikit nak bincang nak tolong, nak bagi pandangan. Itu selesai masalah. Apa pasal cerita di belakang? Menambah-nambah pula yang kita terima tu entah daripada mana. Entah daripada mana tu. Daripada Bukit Seguntang ke, daripada Gunung Himalaya ke, cerita tu datang daripada perawi mana tak tahu. Kita terima tu, kita bagi endang lagi. Akhirnya bawa peranda rumah tangga orang lain, bawa peranda kebahagiaan yang sedang orang langit timur. Tuan-tuan muslimin muslimat, yang bagi dosa kepada kita, yang bagi pahala pada kita, yang umpat kita itu akhirnya terima menanggung segala dosa yang kita ada. Ini golongan antara Allah kata, Nabi kata orang yang muflis, yang tidak ada apa-apa. Muflis bukan sebab bila ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat, apakah mereka yang muflis? Kata sahabat, orang tak ada apa-apa lah. Macam kita sekarang, tak ada piti, tak ada duit sekupang. Muflis. Kata Rasulullah, tak. Orang jadi macam tadi, yang dia buat cerita dosa, macam-macam benda maksiat, dia kena bagi pahala dia kepada orang dia umpat dan sebagainya. Akhirnya bila berhabis segala pahala, dia kena tanggung menanggung dosa orang yang dia khianat, dia umpat dan sebagainya. Sebab itulah kata Hatim kepada guru dia, aku berlapang dada dalam bab. Sebenarnya musuh aku sebenar adalah nafsu aku. Jadi kita puasa. Musuh aku sebenar adalah dunia. Musuh aku sebenar adalah syaitan. Jika ni nafsu, dunia dan syaitan ini musuh aku sebenar. Aku bersiap sedia dengan segala kekuatan lawan 3 ni. Nafsu aku, dunianya, syaitannya. Sebab 3-3 ni aku tak lawan betul-betul, aku terjerumus dan aku mendapat sesuatu bahaya yang besar. Ini yang sebetulnya musuh kita. Dunia ni, Allah, dunia. Zindagi is-safar. Saya understand ya. Kata zindagi is-safar. Hidup ni masa ni saya. Hidup ni saya. Kat belakang ni pandai lah understand ni. Hari-hari kata ramai tengok understand tak faham. Aku faham sebab tu. Dana Ustaz Bollywood tahu. Nak cerita ni dunia ni sat, hidup ni sat, tak lama. Tetapi orang ingat dunia ni selama-lamanya, segala-galanya. Hingga timbul sifat yang Nabi paling takut, yang akan hingga kepada umat dia, hubbud dunia wa karahatul maut. Kasih cinta kepada dunia ni hingga dia takut kepada kematian. Allah takut sungguh mati. Jadi masa depan. Kadang-kadang orang ni kita tak sangka Ramadan ni, time subuh ni, kita ingat kali dah umur kita tua, umur kita dah pencen. Bulan Ramadan ni sepatutnya dah nak tengok pakai kantekan, pakai kopiah dekat-dekat awan abang, dekat subuh. Saya minta dia lagu ada orang pakai lagi, pakai smart, pakai topi tu. Satu Malaysia lagi. Subuh pun satu Malaysia. Ingat satu Malaysia beli senaman yang dijeli tu. Bila harimau nak gigit anak dia, dia sebut apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang lagi, lari harimau. Sebut. Satu Malaysia, ngak putus kepala. Harimau lagi cepat gigit, mampu itu. Hati itu. Kalimah Allah lah yang menyelamatkan kita. Ini subuh-subuh pakai satu Malaysia punya topi, apa mazhab tak tahu. Bulan Ramadan, bulan lain saya tak apalah, insaf sikit lah. Ramadan ni
dekat dengan masjid, dekat dengan surau, banyak sikit amal, tebus dosa. Sebab Nabi kata, kita banyak buat silap. Kita ni tentu buat banyak kesilapan. Manusia tidak maksum sebagaimana Nabi dan Rasul. Kita manusia biasa mesti ada dosa kecil atau dosa besar. Sebab itulah Allah kata, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'a sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu iringkan benda-benda yang lara, buruk kamu buat, benda jahat yang lampau itu dengan benda kebaikan. Tebus balik. Tutup balik. Tamhuha kata. Mudah-mudahan dapat tutup. Yang lampau yang kita lalai, yang macam-macam masa muda kita dah tua, tutup balik, tutup. Tamhuha, mudah-mudahan selesai masalah lah, tutup. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata dalam hadis qudsi ini, kata Rasulullah, kamu berhubunglah dengan manusia dengan akhlak yang paling baik, terbaik. Akhlak tunggak kepada wajah dan kebaikan Islam itu. Sekarang contoh, kadang-kadang orang berilmu pun saya heran. Dia larang tazkirah, pelik. Selangor okey lah. Kedah tak okey dah. KO. Ada masjid-masjid dah ada, nak masalah dah. Masjid Padang Serai yang sering saya pergi dah nak rapat. Nak halang sebab situ. Memang mari khatib, mari penceramah jemputan susun siap. Tiap-tiap bulan pusing-pusing, hingga pusing kepala orang-orang yang tak mau kepada orang lain berilmu, ada ilmu. Sebab bila ada ilmu, tidak boleh ditipu. Tak ada ilmu, tidak boleh ditipu. Ada ilmu, tidak boleh ditipu. Sebab itu saya setuju demonstrasi, saya setuju macam-macam benda. Sudah itu kita kena isi ilmu kepada orang kita supaya jangan ditipu dalam apa masalah pun, termasuk dalam bab pilihan raya. Kalau kita masalah blackout, akan datang suruh bawa lampu besar-besar macam ni. Suruh siap-siap. Buka tu siap. Dia kata biar sebab apa buka? Takut gelap, buka siap-siap. Apa salah? Dia kata air lampu dah ada. Masjid pun macam tu, di mana saja. Lampu ada berpuluh, tak ada masalah. Saya tambah satu saja. Kita tak berani tu suruh. Ilmu menjadi masalah pada orang yang jahil, yang sedang berpuasa di mana saja. Dia takut orang tak pilih dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita lihat Allah sebut Nabi sebut wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berhubunglah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah kebaikan Islam. Sebab itu kita tengok Nabi kata ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan bijaksana. Ini poin terakhir saya. Wa mau'izatul hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berbahaslah, berdiskusilah, berforumlah, apa sajalah. Berseminarlah dengan mereka dengan cara lebih baik. Persoalannya sekarang, saya setuju kalau ustaz-ustaz di masjid, termasuk orang Melayu. Kemarin saya bersama dengan teman saya sekampung, ustaz daripada Bacu, di suatu kuliah subuh. Saya setuju pandangan dia yang mengatakan kita tak boleh menyulitkan Islam ni ajar pada orang lain. Termasuk menyulitkan mengajar Islam kepada orang baru masuk Islam. Ada kisah orang-orang mengajar pada orang baru masuk Islam. Dia pergi kata pada mu'alam, dia orang masuk Islam, dia kata hang tak payah sembahyang lagi sebab hang tak boleh hafal Fatihah. Sebab sembahyang tak sah. Sedangkan yang faham, saya dah faham. Mula-mula saya masuk Islam 85 lagi. Hari pertama saya masuk Islam, saya dah boleh sembahyang. Saya hafal Fatihah, tak hafal pun. Ustaz tu kata, hari ni hang start sembahyang. Di mana pergi masjid berjemaah? Susah masalah. Kita ajar awal-awal masuk Islam jangan sembahyang. Beratlah. Ustaz-ustaz ni pun kena start juga kadang-kadang. Dia tak faham. Bila dia cakap macam tu, kalau lambat kawan tu 4 tahun baru hafal Fatihah, tak sembahyang. Oh lepuh lah, 4 tahun tak sembahyang macam mana. Bila kita tanya balik budak-budak muda yang duduk tepi jalan, dia kata, Ustaz, saya macam mana nak sembahyang? Budak Melayu ni, budak Melayu Maklab juga, tak pernah dia. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak sembahyang? Saya tak baca, tak hafal Fatihah.
Kalau ilmu jadi macam ni, menyusah orang lain, tak boleh semayang. Lagi hang tak reti baca Fatihah tak sah semayang. Bukan macam tu. Oh, macam tu senang lah. Kena pergi jemaah di masjid, duduk kat belakang. Malah bila duduk belakang, bila imam tu baca Fatihah, kita dengar, bukan dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, hafaz sendiri. Saya ni hafaz Fatihah. Hari pertama saya dah semayang, boleh hari pertama boleh baca Fatihah ni. Bukan sebab apa, saya duduk dalam bilik. Keluarga angkat saya kat luar je mengaji Quran. Sebelum baca Quran tu, baca Fatihah, dia berjemaah keluarga dia. Saya sewa satu restoran di atas, di Macam. Saya dengar hari-hari. Hari-hari dengar boleh hafal. Termasuk orang yang baru masuk Islam. Kalau kita kata boleh hafal dulu baru semayang, Allah ramai dah tak semayang. Sebab tu kadang-kadang saya kesal. Saya buat temu duka dalam tesis saya tak akhir. Jumpa balik orang masuk Islam yang berselera, ya Allah, Qurannya, semayangnya, keluarga. Sebab apa? Yang didik ini kadang-kadang tak kena pada cara, menyulitkan orang lain, menyusahkan. Yang ni kena betul balik. Badan-badan yang didik orang baru masuk Islam ni permudahkan. Termasuk anak-anak muda yang kita nak khususkan. Orang panggil remaja masjid ke, orang kata apanya di Kelantan buat minggu semayang ke, bulan semayang kita buat di Kelantan. Program tu dah berpuluh tahun dah buat, berbelah tahun. Semuanya mempermudahkan budak-budak jual burger, budak-budak yang bawa motor, yang memang orang kata mak rempit sebenarnya. Kita mempermudahkan dia untuk dekat pada Islam. Jangan susahkan. Ini kadang-kadang kita tengok tu kita dah susahkan dia, susah diri kita. Kita tengok budak tak semayang dah kita kata, oh budak ni tegur ni, siapa ni, kita tegur, kita tak pernah tegur, bagi salam pun tak pernah. Buka sini assalamualaikum dia, apa khabar? Jom kita semayang, selesai masalah. Tak apalah banyak ke kami kan. Dia jawab apa pun silakan. Tapi yang penting bila dia balik dia fikir, apa juga tadi ustaz tadi. Ini kali pertama orang tegur kita. Manusia ke jin? Dia kata manusia ke jin. Heran dia. Hingga kan ada kes macam mana orang menyusahkan Islam. Bila masuk Islam ni, angkat pinggan mangkuk balik, makanlah berasingan dengan keluarga. Hingga keluarga kata, macam tu Islam. Pinggan mangkuk pun lain, kena meja lain. Islam bukan sama macam tu. Cawan boleh pakai, pinggan boleh pakai selagi tak nampak daging babi betul lah. Tak boleh pakai pinggan mak ayah kita. Nampak daging babi melekat, dia tak basuh pun lekat daging babi. Itu babi betul. Nampak muncul dengan telinga, tak boleh lah. Kadang-kadang ialah kita tak ajar dia untuk faham Islam itu mudah. Islam mudah, tidak susah Islam. Makanya hubungan ke cara makan yang cara macam mana bila kita nak masuk Islam dengan keluarga, macam mana hak akan halal haram, apa benda-benda boleh tak boleh, yang ni kena permudahkan. Barulah selesai masalah. Nak berbondong-bondong orang bukan Islam nak masuk Islam. Zaman sekarang orang dah takut pada Islam. Tapi jaga-jaga dia takut balik kalau kita tak pandai untuk jaga suasana dan juga apa yang gelombang yang ada sekarang. Sebab saya nampak sangat zaman saya dulu orang anggap sekarang orang anggap agama ini milik orang Melayu saja. Agama Islam maksud saya. Sekarang ni orang Cina dah masuk satu tahap dia faham sebab ramai orang Cina pergi negeri Cina. Dulu orang negeri Cina tak pergi negeri Cina. Ramai tak pergi dengan tu. Takut. Malah visa pun bayar nak pergi negeri Cina, komunik. Kita dah ada hubungan diplomatik, permudahkan visa. Ada sekarang multiple ni visa yang bagi bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun dibagi. Dalam tempoh 2 tahun tiap bulan boleh pergi. Dan inilah menyebabkan dia terbuka minda fikiran. Dia tengok rupanya orang Cina beragama Islam ni, tok nenek dia rupanya bukan di Malaysia orang anak kita yang lari masuk Islam tu salah. Benar rupanya sebab tok nenek kita dulu masuk Islam. Yang belajar sejarah, yang tengok suasana di masjid di negeri Cina, akhirnya benda-benda macam ni menyebabkan telah jadi longgar. Dia tidak terikat pada satu benda. Dia kata memang betul Melayu ni agama Islam milik dia, bukan milik orang Cina. Dan bila kita sambung balik lidah kita bahawa milik Islam ini milik semua bangsa, orang Cina juga ramai yang Islam sebagainya,
InsyaAllah akan datang. Dalam penutup ini saya harapkan suasana masyarakat di Malaysia bukan hanya Melayu ramai beragama Islam, orang Cina juga ramai. Dan Cina ramai, Melayu ramai sebagainya, tidak lain kita mantapkan mereka dengan ilmu dan amal. InsyaAllah Islam akan lebih gemilang di Malaysia. Jadi jangan larang benda-benda yang tak boleh, yang boleh. Saya heran kalau Kedah dah tak boleh, Selangor bagus sangat ni, Selangor bagus. Semua masjid surah tazkirah tiap malam, subuh sebagainya. Zuhur pun ada, asar pun ada kadang-kadang, duha pun ada. Perak Perak balik sama batu. Allah. Saya setujulah nak halang, nak bagi pandangan tazkirah tak boleh ke, ganggu sembahyang. Saya setuju. Tapi bagi pandangan tentang kedai judi yang buka lagi belum, 4-6 ekor ke, toto ke, emas jual arak lagi ke dalam bulan Ramadan, itu hak rakyat Malaysia orang Islam. Teguh. Bagi pandangan kata sepatutnya emas ini kalau boleh bulan Ramadan jangan lagi jual arak. Potong kontrak lah, tak jadi mufti lah, itu yang takut kot. Kot. Tak apalah buang. Tapi kata benar. Olehlah hak walaupun murad. Kata yang hak walaupun dia pahit. Kata betul. Apa mufti sungguh. Kedai-kedai 24 jam tutup semua. Ini lepas subuh ni jumpa pergi kedai. Tapi ada satu kedai tutup sungguh. Tapi kalau buka pukul 8, tak tahu. Yang masuk taman. Itu bagus saya puji tuan kedai. Majoriti dia gombak, seri gombak, dia buka. Saya pergi duduk depan kedai. Saya nak tengok bukti. Lepas saya urusan di bank, ya tambah seri gombak kat depan, saya duduk depan kedai. Nak tengok Natang mana masuk? Natang Melayu. Natang ni memang mari ambil beli makan nak sahur pukul 8. Orang Islam dia bukan macam tu. Islam puasa Ramadan. Melayu, jenis Melayu beli nasi bungkus pukul 8, nak sahur pukul 8. Mazhab apa tak tahu. Saya nak tanya pun saya takut juga. Nanti dia kata mazhab saya ni kuat hadis dia, Quran dia pun hujah kuat. Susah hati saya kena mengaji balik lah Islam ni. Dia tu teguh. Teguh buka kedai 24 jam. Teguh orang kata pusat-pusat hiburan yang masih dibuka lagi. Teguh semua teguh. Bagus betul. Bagus adil. Bagus seimbang. Ni Ramadan apa dia teguh? Tazkirah. TV kena teguh. Dah gila babi daripada awal lagi. Orang tak raya, tak puasa dah raya dah dia. Allah, dah raya dah. Dah raya awal-awal. Sebut raya, puasa tak sampai separuh lagi. Awalur Rahman tak habis lagi. Tak masuk lagi maghfirah. Tak masuk lagi kominana. Raya dah. Allah, raya ni. Ada setengah pakai kalender Cina. Main mercun dah. Kalender Cina, ingat raya Cina. Ini raya Islam. Dung dam. Silap kalender, ingat kalender Cina. Dia main mercun dah. Malam pertama, kedua mercun dah jual, dah beli mercun. Kita silap kadang-kadang beli awal mercun. Beli awal tak ada salah, simpan dulu, jangan bagi. Yang bagi malam-malam hujung-hujung baru bagi anak main. Atas hari raya bagi main. Sebenarnya orang Cina pun dia main mercun hari raya tu. Hari raya main mercun. Ni sebelum raya main mercun. Banyak. Main awal-awal. Oh, habis duit je. Saya dulu, iyalah, anak saya kat luar dia tahu. Saya dulu terikut juga dengan budaya Cina ni. Beli mercun ke anak-anak raya. Dia kata bodoh lah, tak beli baju. Tak beli dah. Lama dah tak beli. Dan anak dah besar dah. Tak ada apa lah kita ni. Selesai masalah. Tapi nak cerita dia, yang tu teguh. Yang tu teguh semua, baru teguh juga tazkirah. Baru orang nilai. Oh, tazkirah dia tak patut dia teguh. Yang tu bagus. Itu kena pecah. Alhamdulillah. Ni dah mula macam-macam. Jadi mudah-mudahan kita, iyalah kita yang jahil ni kadang-kadang kita mengaku kita jahil, tak hebat ilmu macam mufti macam-macam. Tapi kalau dah teguh 1, 15 tak teguh, Allah. Dulu syuah heboh, jadi jom heboh. Sama ya. Tak boleh masuk pula.
Sah boleh, sah tak boleh, sah halal, sah haram. Apa dia sah harus? Jadi ini kena fikir betul, insya-Allah. Mudah-mudahan teman pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan kita dipanjangkan umur dan betul-betul Allah bagi kemampuan untuk kita bertemu dengan hari-hari Ramadan yang berikutnya. Hari ini hari yang ke-12. Ya. Tak. Dia kata dah ni dah lebih sehari nak raya awal tu. Tak 12 kan? Dah bertemu dengan hari 13, dan kita mampu untuk menunaikan seluruh hari-hari Ramadan yang sedang kita depani ini, insya-Allah. Di luar sana saya bawa produk Islam, insya-Allah produk ini akan diiklankan dalam harakat 26 hari bulan supaya mengambil keberkatan Ramadan bersama-sama teman-teman menunaikan fardu kifayah, menawarkan produk Muslim. Ada satu kilang Islam yang buat produk-produk untuk 150 syarikat orang Islam di Malaysia ni yang agak besar di Perak, di Kuala Kangsar. Jadi saya mula-mula nak buat kopi. Dia kata kopinya banyak sangat ustaz. Sampai kopi apa? Saya pernah senarai ke kopinya ada 70 kopi. Oh, kopi macam-macam. Kopi Melaya pun ada. Kopi janda. Dia orang nak buat kopi teruna, kopi duda, macam-macam lagi kopi. Jadi dia kata buat Melaya ustaz. Jadi dia kata sekarang orang minat rumpai laut. Jadi dia perkenalkan saya ada produk packing lama, dan saya akan packing baru. Akan kita iklankan harakat 26 ni betul-betul 4 kali. Rumpai laut ni banyak khasiat, termasuk yang sakit gaut, yang dianggap akan menimbulkan kolagen dalam badan kita dan menghidupkan sel-sel yang mati, dan dia dikatakan awet muda. Banyaklah khasiat dia. Kita campur dalam minuman, kita buat minuman, kita buat dalam botol, ada gula. Cuma saya tak campur dengan stevia. Kalau saya ingat nak bantu orang Islam minum, ingat nak minum stevia, mengelakkan orang kecil manis. Rupanya stevia ni dia tidak boleh campur dengan herba. Bila campur dengan herba, dia jadi neutral herba. Apa saja herba lah. Termasuk kita campur alfalfa, dan juga kita campur herba, kita campur madu lebah. Jadi benda-benda kita campur buat minuman, dan saya pilih warna. Mula-mula letak warna biru pun tak minum, ni muntah ada. Pilih kuning kata tak jadi. Hijau juga lah warna dia, warna hijau juga. Jadi kita tawarkan produk itu di luar, kita buat jualan. Anak saya kat luar, insya-Allah saya tawarkan. InsyaAllah siapa yang berminat, bila dah iklankan telefon saya, insyaAllah jadi dan sebagainya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah ketemukan kita lagi. Terima kasih dengan jemputan, terima kasih dengan sudi menerima saya hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minan hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min jubni wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma a'inna bizikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban